Okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya punya tajuk pun berkenaan dengan ladang Musang King yang sebenarnya kan saya terfikir satu perkara. Himpunan yang dibuat baru ni tu, adakah mereka cuba menutup berkenaan dengan Musang King, ladang Musang King yang dimiliki oleh syarikat Cina? Adakah mereka mahu menutup supaya kita tidak berbicara berkenaan dengan projek Musang King di Gua Musang tersebut? Thank you Ari, thank you Livy. Adakah begitu? Sebab aku terfikir mereka buat himpunan yang sia-sia, yang tak sendu, yang kita nampak yang tak ada motif. Untuk apa? Tiba-tiba terfikir, adakah mereka ni nak cover berkenaan dengan isu-isu seperti inilah projek Musang King di Gua Musang yang berkeluasan 3,000 hektar ini. Tapi dapat pengiktirafan yang baru ni, thank you Izam, yang dapat pengiktirafan oleh Malaysia Book of Record, thank you MFD 82, sebagai ladang Musang King yang terbesar di Malaysia. Dan owner projek ini kita tahu tak asing lagi adalah Sindian Sendirian Berhad, sebuah syarikat Cina. Tapi ramai tak tahu ada lagi satu syarikat dapat tanah lebih kurang Sindian dapat untuk tanam Musang King. Nama syarikat itu ialah M7 Plantation. Dan thank you Livy. Dan syarikat ni pernah viral gaduh dengan orang asli Temia sampai masuk mahkamah, dan disebabkan kes dengan orang asli ni, syarikat M7 ni hanya dapat running projek Musang King atas tanah 2,000 ekar lebih kurang lah. Lebih kurang 2,000 ekar saja. Antara pelabur syarikat M7 ni adalah siapa? Lee Yong Bo. Siapa Lee Yong Bo ni? Lee Yong Bo ini adalah kalau orang yang suka tengok badminton mesti tahu siapa Lee Yong Bo ni. Lee Yong Bo ni adalah bekas jurulatih Lindan. Daripada China no. Dua-dua projek ini kena betul lah dengan pepatah Kelantan. Apa dia pepatah Kelantan? Barai ambo piti demo. Gitu. Jadi kita lihat malapetaka yang sedang berlaku di negeri bayangan komunis. Kenapa kita sebut begitu? Sebab kita tahu Kelantan adalah satu daerah yang terdapat di yang diakui sebagai Serambi Mekah katanya kan, yang takut pada Cina DAP, dia duduk ratib berkenaan dengan Cina DAP setiap kali ada pilihan raya dan sebagainya. Rupa-rupanya dia telah bawa pelabur-pelabur, dan dia terserahkan tanah kepada orang yang bukan Melayu untuk diusahakan. Lebih-lebih lagi tanah orang asli pun turut sama terheret dalam perkara ini. Dan Gua Musang pula adalah nama kampung satu tempat yang berada di daerah Kelantan. Umumnya ladang tanaman durian musang di sini dijual secara komersial sehingga mendapat untung tinggi, tapi kepada bukan orang Melayu lah. Dan malangnya hari ini ladang yang seluas 7,000 ekar dijual diusahakan oleh Tokyo Cina sebagai pemilik ladang untuk menjalankan perniagaan Musang King inilah. Akhirnya orang Melayu jugalah yang melopong, kehilangan satu sumber keuntungan komersial dalam perusahaan ladang Musang King ni. Tak nampak lagi ke bangsa-bangsa Melayu sekalian? Yang kau pilih, yang kau undi baru ni siapa? Thank you Daniel. Thank you Ahmad Sofian. Sebab itulah hari ini munculnya kita nampak gerakan proklamasi Melayu yang disertai oleh parti yang terpaling Islam ni bersama-sama dengan NGO pejuang Melayu untuk menyelamatkan bangsa Melayu, untuk mempertahankan bangsa Melayu daripada lebay-lebay yang telah menggunakan nama Melayu untuk mengkayakan Cina.
Baru saya faham kenapa mereka buat Perhimpunan Melayu tu. Rupanya dia nak mempertahankan hak-hak orang Melayu seperti ladang yang sengaja diberikan kepada Cina beribu-ribu ekar. Dia jual dengan harga murah. Rupa-rupanya sebab itu kan. Dan saya dapat lihat lah gerakan untuk Himpunan Selamatkan Malaysia tu, sebenarnya dia nak selamatkan diri mereka sendiri, nak tutup cerita ladang Musang King di Lojing. Buat riuh kononnya isu Zahid lah. Buat riuh lah berkenaan dengan isu Zahid. Sepatutnya media kerajaan kena serabut lah orang yang ada invite ni, yang tak kenal ni. Sepatutnya media kerajaan serang habis-habisan isu ni. Buat kata Tuan Ibrahim Tuan Mal rugi kalau isu begini dilepaskan. Betul tak? Jadi pemimpin parti terutamanya yang ada jawatan dalam kerajaan dapatkan siaran untuk isu-isu macam ni. Bagi blast kau punya isu berkenaan dengan ladang yang diusahakan oleh Cina ni secara besar-besaran di Kelantan. Kenapa tak bagi kepada pengusaha Melayu? Bagi geran kepada pengusaha Melayu supaya bantu mereka ni. Kalau kamu boleh jual RM3,603 untuk 1 ekar, kenapa tidak boleh diberikan kepada Melayu untuk dijual, untuk mereka ni usahakan? Jual kepada orang Melayu. Pajak kepada orang Melayu. 99 tahun, kenapa tak boleh? Kenapa dipajakkan kepada Cina? Toki dari China tu beli tanah lojing Gua Musang pada harga murah RM3,603 untuk seekar, tanah seluas 2,545 ekar, dan pajakan selama 99 tahun. Korang bayangkanlah, pajakan selama 99 tahun. Agaknya masa tu siapa yang ambil alih lah kerajaan PAS tu, kita tak tahulah. Daripada bala yang nak datang nanti berkenaan dengan banjir ke, kan, banjir lumpur ke yang akan berlaku, dan berapa kes lain lagi lah yang dikatakan menjadi isu sampai ke mahkamah berkenaan dengan tanah oleh orang asli dan sebagainya. Dan mereka ni disembunyikan oleh parti PAS. Ya, memang benar rakyat Kelantan yang juga ditipu oleh lebay berkali-kali. Dan saya ulang balik, berapa harga tanah itu? 2,545 ekar. Dipajak selama 99 tahun. 1 ekar hanya RM3,603 sahaja. Berapa nilai dia? 9.1 juta sahaja. 9.17 juta sahaja keseluruhannya. Pajakan selama 99 tahun. Lainlah kalau kau kutip 3,000 1 ekar untuk 1 tahun. Tiap-tiap tahun kau kutip 3,000. Lain cerita. Ini 3,000 1 ekar untuk 99 tahun. Cerdik ke lebay ni? Dapat 9 juta tu rasa banyak sangat ke? Aku pelik betul lah. Kan? Kenapa lebay suka buat tindakan yang merugikan dia? Merugikan rakyat Kelantan? Jadi satu tanda tanya lah juga bagi saya. Dan saya tak tahulah apa dalam fikiran mereka. Dulu dia jual tanah di Lembah Sireh serendah 1,000 1 ekar. Lepas tu syarikat Cina tu jual balik kepada Ion dengan nilai yang jauh lebih tinggi, berjuta harga dia. Orang yang sama bolot 9,864 ekar tanah di Kelantan. Dan sekarang viral isu ladang durian Musang King yang terbesar di Malaysia, milik tauke-tauke Cina. Masa pilihan raya bukan main lagi. Kelantan ni makul hamun, DAP dan sebagainya. Last-last pelaburan yang datang daripada syarikat Cina juga. Dapat pula pajakan tanah 99 tahun. Itulah sikap PAS yang hipokrit. But duit memang mereka ni kelabu mata lah. Dalam kes yang viral tu, ada 2 syarikat yang terbabit. Satu pembalakan dan satu lagi bab ladang Musang King. Kita jangan tertukar. Dan individu yang sama dalam kedua-dua syarikat ini
sangat bertuah kerana ladang lodging Sdn Bhd dapat tanah daripada Yayasan Kelantan Darul Naim GLC Kelantan yang masa itu dipengerusikan oleh adalah seorang datuk tu. Jadi laporan audit negara ada tegur kes adalah hari tu kan. Jadi Lotus KFM Venture beli 1 juta share ladang lodging Sdn Bhd bernilai 9.17 juta dan dapat milik 1,030 ekar. Hektar. Macam mana nak convert dia? Saya rasa dalam lebih kurang tu lah 1,030 hektar. Nilai dia adalah RM3,603 untuk tujuan pembalakan, dan maklumat ni dipamit di Bursa Saham Malaysia sebenarnya, dan syarikat Musangking yang terbesar di Malaysia yang viral ketika ini. Sebab apa viral? Sebab masuk dalam Book Malaysian of Records, and then walaupun secara bangganya berbesar hatilah kerana sekarang ni Kelantan dah ada ladang musangking terbesar di Malaysia. Jadi dia berbangga, dia viralkan, bijak lah, dia kata hebat lah negeri kita, negeri PAS dan sebagainya. Datuk Mama Amma ni Amma, dia pernah rasmikan kebun mereka pada 2022 seluas 3,000 hektar bersama 7,410 ekar di Gua Musang pada tahun 2022. Dan semakan di SSM sebenarnya syarikat ladang lodging Sdn Bhd dan Sindian Sdn Bhd ni adalah orang yang sama. Beliau menjadi board of director, dan sejumlah tanah dua syarikat tu lebih kurang 2,454 ekar dicampur dengan 7,410 ekar bersamaan 9,000 lebih ekar lah, hampir 10,000 ekar di lodging Gua Musang tu. Jadi pendadahan banyak lagi yang kita akan bongkarkan, dan pekebun kecil Durian Musang Melayu akan dapat pesaing baru. Pesaing satu ladang yang sangat besar, besar-besaran selepas 7 tahun lagi kebun mereka mula berubah. Tak mustahil mereka akan ada lambakan di pasaran nanti, sebab tahun ni katanya semua buah menjadi jika nilai RM3,601 ekar, agak-agak rakyat Kelantan lain mampu tak beli? Siapa saja mampu beli, betul tak? Kalau di offer untuk mereka ni usahakan sendiri. Andai katalah rakyat Kelantan yang nak nilai seperti itu, adakah kerajaan Kelantan akan bagi? Saya tak rasa begitu. Andai kata ingin keluarkan rakyat daripada kemiskinan, boleh saja ditubuhkan syarikat, ditubuhkan GLC untuk dia ni jual tanah, let's say lah untuk pajakan 10 tahun ataupun 20 tahun kepada orang Melayu. Dan dengan amount yang sama, saya rasa mereka sanggup apatah lagi untuk 99 tahun. Betul tak? Jadi inilah rakyat Kelantan ni, dan walau Tegar ni, saya nak tanya dia dapat apa? Apa yang mereka dapat? Dapat beli musangking lah kot. Adakah kamu dapat musangking free? Atau kamu bakal dapat banjir lumpur nanti? Jadi inilah, dah berkali-kali kita katakan mereka ni jerit saja Cina, tapi hasil bumi mereka diperolehi oleh siapa? Diperolehi oleh orang Melayu ke? Selamatkan Melayu, selamatkan Melayu. Melayu negeri mana yang nak diselamatkan ni? Melayu di negeri Kelantan dah selamat ke belum? Dah selamat makan durian? Dapat durian free ke tidak? Dan kita dapat lihatlah ladang yang terbesar ni, Thank You Ain, dimiliki oleh Sindian Sdn Bhd ni. Bila kita tengok profil dia, semua Cina. Board of Director, Eksekutif dia, dan website dia mencatatkan mereka memiliki 9,588 ekar tanah di Gua Musang untuk projek ini. Ada satu lagi projek di Gua Musang adalah milik M7 seperti yang saya katakan awal-awal tadi.
Dan syarikat ini beribu pejabat di mana? Di Wisma Chuang, di Bukit Bintang, KL. Dan projek Melombong Emas di Sokor, Tanah Merah sedang diusahakan oleh CNMC Gold Mine Holdings, iaitu syarikat daripada negara China yang disenaraikan oleh Singapore Exchange. Adakah sarang komunis di Kelantan ni? Marves Group satu lagi, sebuah syarikat yang beribu pejabat di Pulau Pinang pula telah melaksanakan projek pembinaan Troika, iaitu bangunan tertinggi di Kelantan setakat inilah. Dan Marves juga akan memulakan pembinaan Arika di Kubang Krian setinggi 42 tingkat dan akan menjadi bangunan tertinggi di Kelantan. Tidak adakah anak Kelantan yang sama ada Cina ke, Melayu ke, anak tempatan yang berkelayakan untuk semua projek-projek ini sehingga kan terpaksa diberikan kepada orang luar, diberikan kepada Cina komunis daripada negara China no. Anak Kelantan hanya bangga memegang jongkong emas milik orang lain ataupun memegang buah durian yang diusahakan orang lain. Adakah kita patut membuat satu gerakan himpunan selamatkan Kelantan, selamatkan Melayu Kelantan? Adakah begitu? Saya rasa mungkinlah. Jadi apa yang kita nampak hari ini, kalau Cina DAP tak boleh, perlu ke anak Kelantan bangga apabila hutan yang sepatutnya jadi warisan negeri dijarah semata-mata nak tanam musangking, dan lepas tu kita berbangga pula bila hasil yang besar dimiliki oleh orang lain masuk ke dalam Book of Records. Adakah anak Kelantan serta pengundi PAS di Kelantan ini mendapat manfaat daripada ladang musangking tersebut? Kan? Jadi saya rasa MP Ketereh kan bolehlah masuk parlimen lepas ni, desaklah sikit kerajaan Kelantan beri tanah kepada dulu kita masa 2012 Exco ada janji beri tanah 2 ekar kepada bekas tentera. Dan mungkin dia kena tutuplah janji tu. Mungkin jual lah kepada bekas tentera 1,500 seekar ke. Takkan tak boleh. Sebab dekat China korang boleh bagi 3,000 lebih 1 ekar. Takkan kepada veteran tak boleh diskaun separuh ke kan? Daripada minta bajet untuk pergi ke Nuri, ziarah kematian, perjuangkan kebajikan bekas tentera tu. Pengundi kamu pun ramai yang bekas tentera, betul tak? Jadi barulah orang kata ini adalah MP yang menjaga kebajikan rakyatnya dan menjaga rakyat setempat. Thank you. Siapa tu? Safir Hassan. Thank you so much. Hibah serendah 100 saja. Dan juga awak iklan. Okey. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, korang ni nak pekik Melayu, kesian dekat Melayu yang Kelantan tu. Diorang telah pun tenganga berkenaan dengan ialah tanah-tanah di Kelantan ni dijual dengan murah dari orang Cina, daripada China tu, yang boleh buka ladang besar sampai masuk Malaysian Book of Records lagi. Jadi di mana kedudukan orang-orang Melayu di Kelantan ni? Diorang ni tak ada tempat ke? Diorang ni tak dapat ke apa-apa peruntukan daripada kerajaan untuk kerjakan ladang ke, kan? Jadi pengarah-pengarah bagi syarikat Sindian ni, nama dia Gan Buntian Chai Chun Hee. Melayu tu, bukan Melayu tapi nama je macam Cina kan. Che Hong Chong Ha. Dan Timbalan Menteri Besar Kelantan ada menyebut peladangan musangking seluas 7,500 ekar di Perumahan dikendalikan oleh syarikat Sindian ni, dan ikut rekod SSM, thank you Nur Raiman, yang sama, Sindian Sedia Berhad ada membuat charge ataupun gadaian dari tanahnya di lodging itu seluas 9,588 ekar. Dan bertuah rakyat Kelantan atau bertuah Sindian ni? Agak-agaknya lah.
Kalau nak tengok berkenaan dengan charge yang mereka buat pinjaman daripada bank-bank, bank pertanian, mostly bank pertanian lah sebenarnya, dan Kuwait Finance House pun ada juga pada 26 hari bulan 3 2008, dan beberapa kali lah dia buat gadaian untuk tanah tersebut. Pada 2015, pada 2019 banyak dia pinjam 20 juta, 36 juta, 36,200,000 pada 8 hari bulan 1 2019. Pada 8 hari bulan 1 2019 36.2 juta. Lepas tu 28 hari bulan 3 2019 36.2 juta. Bulan 4 dia buat lagi dengan Bank Pertanian 36.2 juta juga, dan bulan 10 2019. Tapi kenapa tidak kepada rakyat Kelantan? Boleh je rakyat Kelantan sebenarnya mereka ni membuat pinjaman dengan bank dan cara yang sama. Jahatnya lahang ni. Okey, jom kita sembang. Kita nak dedahkan berkenaan dengan betapa bertuahnya rakyat Kelantan pun korang marah ke? Nampak sangat korang hari tu, himpunan itu adalah untuk apa? Untuk tutup isu-isu ni ke? Jadi tanah Kelantan ni orang yang sama dapat keuntungan bertimpa-timpa. Pada 3 Januari 2022, The Star melaporkan syarikat Lotus KFM telah membeli dari syarikat ladang lodging Sdn Bhd ni sebidang tanah seluas 1,000 hektar bersamaan dengan 2,700 ekar yang diluluskan oleh Yayasan Kelantan ataupun Yakin dengan harga 9.17 juta. Syarikat lodging ini antara lain memiliki seorang penama yang sama disebut oleh media keluasan 7,500 ekar tanah untuk penanaman durian musang king ni lah, di Gua Musang itu. Jadi berita pertama sebenarnya dah terbit pada Januari 2022. Dapat RM 9.17 juta jual tanah 2.7 ekar, dan ada bahagian bersama dua yang lain lah. Lepas tu pada 28 Februari 2022 keluasan tanah 7,500 ekar. Aku pun pening jugalah kan diorang ni. Dan Lotus KFM Ventures ni dia into lodging business lah, dengan 21.65 million deals. Kenapalah kan? Orang susah sampai tak ada tempat tinggal, tak ada tanah dirampas dan sebagainya kerana tak mampu bayar cukai, kerana faedahnya berganda dan sebagainya. Tapi orang daripada negara China mudah-mudah aja boleh dapat tanah dekat Malaysia ni ya. Sebab apa? Kalau kita jual kepada orang Cina yang asalnya daripada Malaysia, itu tak boleh. Tapi daripada China tu, negara China yang masuk dan boleh pajak tanah di negara kita ni selama 99 tahun dengan hanya 3,001 ekar, itu tak apa. Halal. Kalau lah kata apa-apa tanah dijual pada Cina, okey dinyahwatakan lah. Rezat Melayu dinyahwatakan dijual kepada syarikat Cina yang asalnya daripada Malaysia. Tak boleh. Tapi kalau dijual kepada orang daripada China tu, boleh pula. Pelik betul lah undang-undang atas dunia yang dibuat oleh sebuah parti ni kan. Pelik tapi benar lah saya rasa. Jadi itulah. Sebenarnya dah banyaklah bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Husam Musa, Datuk Husam Musa khususnya. Dia dah banyak compilkan berkenaan dengan Gila Mamat ni. Jadi adakah tanah itu, kita menjadi persoalannya sekarang, adakah tanah itu tanah hutan simpan ataupun tanah kerajaan? Jika hutan simpan, berapa anggaran isi hutan dan hasilnya? Adakah hasil hutan dan balak itu diberikan kepada syarikat yang menanam durian itu ataupun ditender? Berapa pendapatan yang diperolehi oleh kerajaan negeri atas tanah yang diluluskan dan bentuk-bentuk pendapatan yang diperolehi?
Kita nak tahu semua tu. Macam biasa MB boleh membisu saja pada soalan-soalan macam ini. Rakyat yang peka saja, rakyat Kelantan khususnya, korang kena demand untuk menuntut jawapan-jawapan yang telus daripada MB-MB dan esko-esko khususnya. Ketelusan tanda tiada apa-apa yang merugikan rakyat Kelantan, yang cuba disembunyikan. Kalau tak telus tu faham-faham sajalah. Jadi saya amat bersimpati lah kepada rakyat Kelantan. Yang untung bukanlah orang daripada negeri Kelantan, tetapi yang untung adalah orang daripada negara China. Jadi mereka berbangga berkenaan dengan musang king besar-besaran telah ditanam oleh satu syarikat daripada negara China, kan? Dan inilah yang kita katakan bumi ku pijak milik orang. Saya ingatkan mereka ni bijak membuat keputusan, memilih satu parti yang kononnya memperjuangkan orang Melayu, sebab selama ni mereka ni duduk bercakap berkenaan dengan selamatkan Melayu, selamatkan Melayu. Melayu mana yang tidak selamat? Rupanya Melayu yang disisihkan oleh kerajaan sendiri rupanya. Mengutamakan China, orang negara China tu untuk dapat tanah di Gua Musang tu untuk jadi kaya raya. Korang duk sibuk pasal raut. Tapi raut tu Cina mana yang dapat? Cina daripada negara China ke? Itu je saya nak tanya. Kalau tahu bolehlah naik untuk jawab. Jadi inilah sandiwara puak-puak ini yang menggunakan nama Melayu untuk kepentingan mereka. Jadi saya tak faham, adakah kamu bersetuju untuk diperkotak-katikkan? Adakah kamu setuju jika ada malapetaka yang datang kepada rakyat Kelantan kalau terjadinya banjir lumpur dan sebagainya? Sebab kita nampak hutan simpan dibotakkan mereka semata-mata untuk mereka ni tanam musang king dekat tempat itu. Dia tak jual tapi Cina tu beli. Kalau dia tak jual, macam mana Cina tu nak beli? Kalau kita nak beli, orang tak nak jual, kita tak dapat nak beli. Dia kena kita nak jual dulu, barulah orang boleh beli. Kalau tak ada kedai, macam